Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripada Allah dapat kita teruskan pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in pada bab nikah, menceritakan tentang wali-wali nikah. Kita berhenti pada muka surat 67 lah. Far'un. Far'un okey. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فرع يزوج عتيقة امرأة حية عدم ولي عتيقها نسبا وليها أي المعتقة تبعا لولايته عليها. Ini satu cabang, katanya, yang mengahwinkan Atiqah, budak wanita yang telah dimerdekakan. Atiq, fa'il di sini dengan maksud maf'ul, dengan maksud orang yang dimerdekakan. Atiq, nama, ada orang nama Atiqullah, orang yang dimerdekakan oleh Allah. Yakni orang Tuhan selamat daripada api neraka. Atiq, fa'il bermakna maf'ul. Atiqah, wanita, budak wanita yang telah dimerdekakannya. Orang wanita yang masih hidup, tuang dia tu orang puang, tok mulu dia orang puang, dalam keadaan wali nasab Atiqah tersebut tidak ada. Siapa yang menikahkannya, siapa jadi walinya, adalah wali mu'tiqah, yakni wanita yang memerdekakannya. Itulah tuang ni tadi, bekas tuang panggil, bekas tuang, sebagai mengikut kewaliannya atas mu'tiqah itu sendiri. Okey, sekarang ni masuk kita, sebelum masuk bab kufu ni, cerita penutup lah, ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan pewalian. Kata muallif, far'un, ai hadza far'un, ini satu cabang. Yuzawwiju atiqatan imra'atin hayyatin, menikah akan Atiqah, bekas hamba perempuan, imra'atin, yang bekas hamba perempuan bagi perempuan yang masih hidup. Idhafah Atiqatan imra'atin hayyatin, bekas hamba perempuan bagi wanita yang masih hidup. Maknanya tuang dia asal orang puang, milik hamba puang. Dan perempuan hamba ni telah dimerdekakan. Yang mana perempuan yang telah dimerdekakan ni udima waliyu, udima waliyu atiqatiha nasaban, yang ketiadaan wali hamba, bekas hambanya itu secara nasab. Jadi orang puang hak bekas hamba tadi, wali nasab dia tak ada. Ayah dia tak ada, toki dia, adik-beradik dia tak ada. Jadi siapa yang akan menikahkan dia? Waliyuha ail mu'tiqati,
walinya, wali mu'tiqah, wali tuang hak puang tadi. Apa tak? Tuang hak puang. Taba'an li wilayatihi 'alaiha, kerana mengikut kepada kewalian wali tadi di atas mu'tiqah, di atas tuang hak wanita tadi. Di atas tuang yang wanita tadi. Okey, nampak? Jadi gini. Tuang hamba ni apa puang? Ia ada hamba puang. Kemudian hamba puang tu dimerdekakan, dipanggil atiqah. Dia tu mu'tiqah, dia yang merdekakan. Okey. Hamba, bekas hamba tadi nak nikah, tak ada wali lain dah. Siapa yang menikahkannya? Walinya ialah wali tuang hamba, bekas tuang hamba. Bekas tuang hamba, hak puang tadi. Maka katanya fayuzawwijuha abul mu'tiqati thumma jadduha bitartibil awliya. La yuzawwijuha ibnul mu'tiqati ma damat hayyatan. Makanya atiqah dikahwinkan oleh ayah mu'tiqah, kemudian kakek datuk mu'tiqah dengan ketertiban tingkatan para wali. Puteranya mu'tiqah tidak bisa mengahwinkan atiqah tersebut selama mu'tiqah masih hidup. Senang je. Je kaedah dia gitu. Okey. Maka dalam tertib, siapa tertib yang akan menikahkan bekas hamba perempuan tadi? Fayuzawwijuha abul mu'tiqati. Maka menikahkan akan bekas hamba perempuan tadi oleh bapa kepada tuang hamba hak puang. Summa jadduha. Tu ikut macam biasa. Bapa tak ada, datuk. Bitartibil awliya, ikut susunan wali. Nampak tak? Turun ke adik-beradik. Tak? Wala yuzawwijuha ibnul mu'tiqati, dan tidak boleh menikahkannya oleh ibnu mu'tiqah, anak kepada tuang hamba hak puang tadi. Madamat hayatan, selagi mana tuangnya tadi ada. Jadi orang tanya dah, anak kepada tuang hamba boleh tak? Tuang hamba dia orang puang, anak dia kalau ikutnya, seorang perempuan nikah anak dia boleh jadi wali tak? Seorang perempuan nak menikah, anak dia boleh jadi wali tak? Tak boleh. Dia tak sama je. Jadi tidak boleh menikahkan bekas hamba perempuan tadi oleh anak tuang hamba yang perempuan. Anak kepada dia tak boleh. Madamat hayatan, selagi mana hidup. Lagi mana hidup tak boleh. Faham daripada situ? Kalau mati boleh lah. Mati boleh ikut tertib. Sebab apa? Sebab apa nama ni tak ada kaitan dah dengan mak dia tadi tu. Ya. Madamat hayatan. Okay. Kemudian katanya sebab ia jadi waris lah pula. Dan kalau mati jadi waris lah pula. Ikut pada tertib waris pula. Kemudian katanya muka surat 68 tu, bi'izni atiqatin walau lam tardal mu'tiqatu idh la wilayata laha. Kahwin tadi, bapa kepada tuang hamba puang tadi, dia menikahkan bekas hamba anak dia. Pengahwinan tersebut dengan seizin san atiqah, kena minta izin hamba, bekas hamba tadi. Sekalipun si mu'tiqah tidak merelakannya, walaupun tuang hak asal, bekas tuang tu tak rela, kerana mu'tiqah tidak mempunyai kewalian atasnya. Ni benda hak cerewet-cerewet yang tak terlibat pun, sebab isu hamba ni zaman ni tak ada lah. Boleh kita kata tak ada lah kan. Boleh kita kata tidak ada secara umum, tak ada. Maka bila begitu dia kata bi'izni atiqatin, menikah tadi hak ayah kepada bekas tuang tadi, dia yang berhak menjadi wali nikah kepada bekas hamba anak puang dia. Jadi ayah tadi minta izin dengan siapa? Bi'izni atiqatin, dengan izin bekas hamba, bukan izin anak dia. Anak dia jadi tuang, bekas tuang. Ni bekas hamba. Walau lam tardal mu'tiqatu, walaupun tidak redha oleh
perempuan yang tuan hamba tadi. Kita kata bekah kepada tuan hamba tadi. Walaupun anak puan tak kata. Anak puan tak kata, tak kira. Ayah dia ada kuasa. Sebab apa? Kerana idla wilayatalaha, kerana tidak ada hak kewalian atas bekas kepada tuang hamba tadi. Dia tak ada hak kewalian sebab dia puang. Bila puang dia tak ada hak kewalian. Maka izin dia tak boleh ambil kira, tidak dikira. Yang penting hamba, bekas hamba tu sendiri nak menikah. Boleh. Ia pakat ikabah dengan ayah kepada bekas tuang dia, boleh menikah. Fa idza matatil mu'tiqatu zawwajaha ibnuha. Apabila si mu'tiqah meninggal dunia, maka atiqah bisa dikahwinkan oleh puteranya mu'tiqah. Tadi kata tak boleh, lagi mana mak dia ada, bekas hamba mak dia, anak tak boleh jadi wali. Mak memang tak boleh jadi wali bab puang. Maka kalau dah meninggal, fa idza matatil mu'tiqatu, bila meninggalnya tuang hamba hak wanita tadi, maka zawwajaha ibnuha, bolehlah tertik wali siapa? Anak kepada tuang hamba tadi. Anak kepada tuang hamba wanita tadi. Jadi anak dia boleh nikah. Sebab apa? Sebab ni bila dah meninggal, dia akan masuk jaluran macam pewarisan. Jadi hak paling kuat anak. Nampak tak? Jadi dikira walak tu berpindah kepada waris. Walak tu berpindah kepada ahli waris. Kemudian katanya wa yuzawiju amatamra'atin balighatin rasyidatin waliyuha ay waliyus sayyidati bi'idniha wahdaha li'annaha malikuhu Kenapa? Li'annaha malikuhu laha, kerana li'annaha al-malikah dah. Sini kat saya ni al-malikah ke situ? Ni li'annaha limalikihi. Tak kena tu. Li'annaha al-malik. Alif lam. Tabak ni siapa? Tabak tu siapa ada tabak lain? Kalau tidak, kalau ikutnya al-malikatu. Li'annaha al-malikatu laha. Ataupun li'annaha limali, tak jadi tu. Li'annaha al-malikatu laha. Fala yu'tabaru idhnul amati li'anna li sayyidatiha ijbaraha 'alan nikahi. Kata dia, yang mengahwinkan amah, budak wanita, hamba wanita ni, milik orang wanita yang balik, yang rasyidah. Rasyidah ni makna pandai berbuat. Pandai berbuat pun dia pula istilah. Rasyidah ni makna orang puang hak boleh urus harta, yang boleh tasarruf. Bukan nama orang rasyidah Rasyidah, kasidah, tu bukan nama orang tu. Nampak tak? Okey, rasyidah, pandai berbuat. Pandai berbuat dia terjemuh sini. Makna perempuan yang boleh urus harta. Rasyid. Bukan jenis tak boleh nak urus. Adalah siapa jadi wali dia? Adalah wali orang wanita itu dengan izinnya sendiri. Izin tuang wanita tadi. Kerana dialah yang memiliki amat tersebut. Amat. Amat ni makna hamba puang. Itu lihat amat. Amah panggil amah. Amah. Kita pun sebut amah. Dekat negara Arab, pembantu rumah. Hak mari daripada Indonesia, Filipina, orang Arab panggil amah. Tapi dia bukan amah tu, sebab amah tu hamba betul. Ada setengah orang dia buat kira macam hamba sendiri tak. Padahal tak, amah tu dia kena bayar gaji. Dia bukan hamba kita.
yang memiliki ammah tersebut, maka pengizinan daripada ammah diabaikan kerana wanita pemilik berhak memaksakan diri ammah itu untuk nikah. Tadi Atiqah ni bekas hamba. Makna dulu yang hamba dia bebas dah. Kalau nak nikah, izin siapa? Dia sendiri izin. Okey. Sekarang ni ammah, hamba orang. Lain cerita. Kata dia wa yuzawwiju amatamra'atin balighatin rasyidatin waliyuha, dan menikah akan hamba perempuan amatamra'atin hamba perempuan bagi tuang hak puang. Tuang hambanya orang puang, dia ada hamba puang. Hamba dia lagi lah. Hamba perempuan tu dia bagi wanita perempuan balighatin, yang telah balik, rasyidatin, yang rasyid, makna yang boleh urus harta, waliyuha, wali bagi tuang hak puang tadi. Contoh, anak puang kita ada beli hamba puang. Jadi hamba puang ni nak nikah, siapa yang jadi wali kepada hamba puang tadi? Kita lah. Bukan tuang hak puang tu. Sebab tuang hak puang tak boleh jadi wali. Jadi wali kepada hamba perempuan tuan yang wanita tadi ialah wali tuang tadi. Ai waliyu sayyidati, wali kepada penghulu. Tuang puang payah, tuang tuang hamba takut tukar. Lepas tu kitab lama kata penghulu. Penghulu bukan tok mulu, penghulu. Penghulu makna tuang kepada hamba lah. Maka wali dia ialah wali tuang hamba tadi. Wali tok mulu bagi hamba tadi. Tapi izin siapa? Biizniha wahdaha, dengan izin tuan hamba itu semata-mata. Siapa bagi izin? Hamba tak boleh izin sebab hamba milik orang. Tuang hamba tu bagi izin. Tuang hamba hak puang, tak apa. Hamba puang, tuang hamba hak puang tadi, dia ada hak untuk memberi keizinan. Hak dia saja-saja. Biizniha wahdaha. Kenapa? Li'annaha al-malikatu laha. Kerana dia yang milik bagi hamba puang tu. Hamba dia tu kan. Orang nak nikah hamba dia, kena minta izin dia lah. Fala yu'tabaru idhnul amati. Maka katanya, fala yu'tabaru, tidak dikira idhnul amati, izin hamba. Kena tanya hamba tak perlu. Kenapa? Li'anna li sayyidatiha ijbaraha 'alan nikahi. Kerana bagi tuan kepada hamba itu, boleh paksa hamba itu untuk nikah. Sebab hamba tu milik dia, dia boleh paksa hamba tu nikah. Jadi dia tak ada hak untuk berizin. Yang ada hak untuk berizin ialah tuannya. Mudahnya ni. Wa yushtaratu an yakuna idhnu sayyidati nutqan wa in kanat bikran. Disyaratkan pengizinan oleh wanita pemilik ammah itu dinyatakan dengan ucapan sekalipun dirinya masih perawan. Okey, sekarang ni isu kita dia membangkitkan satu masalah. Kalau orang puang tu nak nikah dengan seorang lelaki, cara izin dia ke mana? Kalau anak dara, cukup dengan secara diam. Ayah dia tanya, "Mek, mu nak nikah tak, Mek? Ada orang nak masuk Minang ni." Ada orang nak masuk Minang ni. Tok Imam nak masuk Minang. Contoh. Tok Imam nak masuk Minang. Nak tak ni? Dia pun senyum je senyap. Anak dara. Izin kan tu. Tapi kalau bikir, janda dah, ia kena secara berlafaz. Okey, sekarang ni memberi keizinan untuk kepada hamba hak duduk bawah dia tu. Sebab tu dia kata wa yushtaratu an yakuna idhnu sayyidati nutqan. Disyaratkan izin tuan kepada hamba tadi, hak puang, mesti dengan berlafaz. Wa in kanat bikran, walaupun dia itu bikir lagi. Dalam masalah ni dia kena berlafaz kau. Dah dia tu masih anak dara. Anak dara kalau nak nikah, sekarang ni hamba hak milik dia. Tak boleh, tak ada malu lah. Kalau dia sendiri boleh jadi malu, tapi hamba dia boleh jual, dia boleh beli ikut suka, dia boleh paksa nikah. Jadi keizinan daripada tuan hamba wanita ni mesti dengan berlafaz. Walaupun tuan hamba itu
masih anak dara. Okey, habis. Wa yuzawwiju amata saghiratin bikrin aw saghirin abun fa abuha li ghibtatin wujidat ka tahsili mahrin aw nafaqatin. Amah hamba perempuan milik wanita perawan belum balik atau anak lelaki belum balik bisa dikahwinkan oleh ayah mereka, kemudiannya ayah mereka. Toki ni. Bila terdapat kemanfaatan semisal memperoleh mahar atau nafkah. Okay, sekarang ni masuk isu kalau hamba tadi tuang dia tu budak. Tuang dia budak. Boleh jadi tak? Boleh jadi, tak ada masalah. Dia dapat hamba tu dengan orang hadiah ataupun dapat dengan saka. Wa yuzawwiju amata saghiratin bikrin, dan menikah akan hamba perempuan bagi budak perempuan kecil yang masih bikir, masih dara. Makna tuang dia tu budak saghiratin bikrin, budak yang masih belum nikah lagi, masih dara lagi. Au saghirin au amata saghirin, ataupun hamba perempuan milik budak lelaki hak kecil. Siapa yang menikah dia? Abun. Fa'il bagi yuzawiju. Abun ialah bapa. Makna bapa apa? Bapa bagi keduanya. Dia panggil tanwin, iwak lah tu. Abun ai abun lahuma. Abuhuma. Abun makna bapa bagi keduanya. Au abuhu, ataupun ayah kepada ayahnya. Makna toki. Sebab budak-budak tak boleh ambil kira dia punya tasarruf. Urus niaga muamalat dia tak boleh pakai. Jadi ayah dia, tak ada ayah, datuk dia. Tapi ayah dia atau datuk dia tadi nak menikahkan hamba anak kecil dia, mesti kena ikut li ghibtatin, mesti kena buat yang lebih untung. Ghibtah ni kita terjemah untung. Untung. Jadi kalau ghibtah dalam masalah apa nama ni, Allah hasad. Ada juga istilah ghibtah, hasad deki. Hasad tu iaitu tamanni zawali ni'matil ghair, ingin hilang nikmat daripada orang lain. Orang lain naik pakak, kita kata biar kena takat SPRI contoh tu. Orang boleh duit ke apa, kita pun nak supaya hilang nikmat daripada dia. Itu hasad. Ghibtah ini makna pada masalah hati. Ghibtah hati ni, dia kita ingin dapat serupa orang tu, tapi kita tidak ingin hilang nikmat daripada orang tu. Itu namanya ghibtah. Ghibtah itu tak apa. Ghibtah itu tak apa. Terutamanya la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Nabi kata tak boleh kita nak deki orang ni kecuali dua perkara. Deki masuk apa? Deki masuk ghibtah. Mana orang dapat kita nak dapat super tu juga. Tu masuk ghibtah. Okey, sekarang ni bukan makna tu. Ghibtah sini makna kena buat keputusan yang lebih menguntungkan. Ini ghibtah dalam masalah apa nama ni, nafkah dan masalah ni. Ghibtah dengan maksud yang lebih menguntungkan. Jadi ayah tadi dia boleh menikahkan hamba perempuan bagi anak kecil dia liri bertotin, kerana sebab nak untung. Sebab budak ini tak boleh nak urus harta. Jadi wali dia kena uruskan harta anak kepada perkara yang menguntungkan anak. Itu tugas wali. Dia tak boleh buat harta anak yang di bawah tanggungan dia itu ataupun yang di bawah di pengurusan dia itu menyebabkan jadi rugi anak. Tak boleh. Sebab itu haram kalau nak masuk benda pelaburan yang risiko tinggi. Ni kalau dalam masalah orang yang pegang urus harta orang. Urus harta orang, dia kena buat urus tu liri bertoting untuk tujuan buat benda lebih untung. Benda yang lebih untung. Untuk benda yang menyebabkan membawa kepada hilang harta, itu hukumnya tak boleh. Maka bapak tadi nak menikahkan hamba bagi anak kecil dia. Hamba ni harta. Tiba-tiba harta nak boleh nikah. Kena tengok ada beri keuntungan ke tidak. Liri bertotin wujidat, kerana keuntungan yang didapati
Contoh katahsili mahrin, seumpama mendapatkan mahar. Kalau nikah orang hamba ni, kita beri nikah, orang nak nikah dengan hamba tu kena bayar mahar. Mahar tu jadi milik anak. Boleh hasil orang anak. Tu ada ribtah lah tu. Boleh hasil kepada anak. Au nafaqatin, ataupun untuk mendapatkan nafkah. Anak dia pelihara hamba, ada hamba. Jadi dia kena makan ke hamba ni. Hamba ni dia kena bagi makan. Jadi payah-payah dengan ayah dia gini, aku win nikah lah hamba. Hamba mu tu aku win nikah. Sebab apa? Bila nikah tok lelaki win makan dia. Kita tak payah keluar dah harta budak tu. Jadi harta budak tu selamat. Nampak? Jadi boleh. Kalau li ghibtatin ka tahsili mahrin au nafaqatin. Habis. Kemudian katanya wal la yuzawiju abdahuma linqita'i kasbihi anhuma dah. Kasbihi anhuma. Khilafan limalikin in zaharat maslahatun. Ayah atau kakek toki tidak diperbolehkan mengahwinkan budak lelaki. Budak lelaki maksud hamba lelaki, bahasa Indonesia ni. Budak lelaki maksud hamba lelaki. Milik anak atau cucu perawan balik, atau anak atau cucu lelaki yang belum balik, kerana mengakibatkan terputusnya kegunaan budak itu daripada mereka berdua. Lain halnya menurut pendapat Imam Malik, jika jelas hal itu membawa kemaslahatan. Okey, sekarang ni tadi kalau hamba perempuan. Kalau hamba lelaki pula, lain hukum dia. Kata dia, la yuzawiju abdahuma, tidak boleh ayah atau toki tadi yuzawiju abdahuma, menikahkan hamba lelaki bagi mereka berdua. Mereka berdua ni kembali kepada saghiratin bikrin dan saghirin. Budak kecil hak puang hak masih dara, atau dan juga budak kecil hak lelaki. Mana anak dia hak lelaki atau anak puang dia hak masih dara. Hak budak-budak lah, budak. Maka ayah ni tak boleh nak nikah hamba lelaki. Ni masalah hamba lelaki. Sebab apa? Linqita'i kasbihi anhuma, kerana akan terputus usaha hamba daripada mereka berdua. Hamba ni molek-molek, kita boleh suruh pergi kerja, pergi jual, buat balik, boleh duit, boleh upah buat balik, boleh ke hamba, boleh ke budak ni. Boleh tolong orang niaga, balik sehari dapat duit. Duit tu boleh ke budak ni. Tiba-tiba hamba lelaki ni kita suruh pergi nikah pula. Jadi akan mengganggulah kerjanya tu. Jadi sebab tu dalam mazhab kita tak boleh. Kemudian musannaf kata khilafan limalikin. Khilafan limalikin. Menyalahi bagi Imam Malik. Imam Malik kata tak apa. Imam Malik kata tak apa. Sebab apa? Kalau ada maslahah boleh. Tak apa, itu bukan secara mutlak. Kalau ada maslahah boleh. Tujuannya kalau dia nikah tu jadi semakin kuat kerja. Nafkah dapat, nafkah nak ke bini dia pun boleh juga. Boleh juga. Jadi kau semangat. Maka boleh. In zaharat maslahatun, jika zahir maslahah. Zahir ada kemaslahatan, boleh menikahkan hamba tadi. Kemudian katanya wala amata thayyibin saghiratin li'annahu la yali nikah malikiha, juga tidak diperbolehkan mengahwinkan anak milik amah hamba milik anak atau cucunya yang telah janda dan belum balik, kerana ayah atau kakek tidak berkuasa atas pengahwinan anak cucu itu sendiri. Okey, sekarang ni hukum tinggal satu masalah lagi. Ayah atau toki ni boleh tak nak nikahkan hamba perempuan bagi anak dia hak dah janda tapi kecil lagi. Janda tapi kecil lagi. Contoh nikah kecil ke mana tak, tapi dia belum balik. Katanya wala amata thayyibin saghirin, dan tidak boleh menikahkan akan hamba perempuan bagi budak kecil yang telah janda, li'annahu la yali nikah malikatiha, kerana si bapa tidak memiliki hak nikah akan pemilik hamba tadi. Ayah boleh tak nak menikahkan anak kecil dia hak dah janda? Tak boleh. Sebab janda. Elah di sisi kita, ijbar tu akan hilang dengan hilangnya
dara. Bila dah janda dah, tak kira dia besar atau kecil, ayah tak boleh ikut-ikut suka nak menikahkan anak dia. Janda dia kena minta tanya. Kena tanya dulu, dah kecil lagi, tunggu bila besar. Tunggu bila balik, baru dia dapat bagi keputusan. Dapat bagi izin lah sini, izin. Maka tak boleh, kerana ayah ini la yali nikaha malikatiha, dia tidak memiliki hak untuk menikahkan pemilik bagi hamba perempuan itu, iaitu anaknya yang telah janda. Okey, habis. Kemudian katanya wala yajuzu lil qadi an yuzawwija amatal ghaibi wa in ihtajat ila nikahi wa tadarrarat bi adami nafaqah. Qadi tidak diperbolehkan mengahwinkan amah hamba perempuan milik orang yang sedang tiada di tempat, orang tak ada situ. Sekalipun amah tersebut perlu menikah dan mendapat mudarat lantaran tidak diberi nafkah. Okey. Wala yajuzu lil qadi, tidak harus bagi tok qadi an yuzawwija amatal ghaibi, untuk menjadi wali menikahkan hamba perempuan bagi tuang hamba hak tak ada situ. Tuang dia lari duk mana tak tahu, tak jumpa. Ghaib. Hamba ada tu. Dah hamba ni sianglah dia. Siapa nak urus dia? Siapa nak urus makan semua sekali? Qadi boleh nikah, qadi nak nikah tak boleh. Wa in ihtajat ila nikahi, walaupun perempuan itu berhajat untuk bernikah, wa tadarrarat bi adami nafaqah, dan menjadi mudarat dengan sebab tidak diberi nafkah. Dah macam mana penyelesaian dia? Dah habis, dia khabar lagi. Na'am in ra'al qadi bai'aha li'anna al-hadha fihi lil ghaibi min al-infaqi 'alaiha ba'aha. Ba'aha tu jawab in, jawab kepada in syartiyah tu. Memang jika sang qadi mempunyai keyakinan bahawa dengan menjual amah tersebut maka akan lebih maslahat, kerana justru ada penjualannya itu terletak kemujuran pemilik yang sedang tiada di tempat yang berupa tanggungan nafkah ke atas amah tersebut, maka boleh menjualnya. Panjang dia tu. Ini kata gini. Katanya na'am. Namun, na'am dengan maksud istidrak. Namun, dia kata kat tadi kan, Tok Qadi tak boleh nak menikahkan hamba hak tuang dia tak ada situ. Tok Qadi tak ada hak untuk menikahkan dia. Dah nak buat mana perempuan ni perlu kepada orang bagi nafkah ke dia. Kalau menikah kurangnya suami boleh bagi nafkah. Tuang dia tak ada, siapa nak bagi nafkah. Jadi katanya na'am in ra'al qadi bai'aha, kalau berpandangan, ra'a dengan maksud berpandangan ni, bukan ru'yal ain ni. Berpandangan oleh qadi untuk jual dia tu. Dia Tok Qadi fikir-fikir, kalau tak biar gini ni susah kot ni. Orang nak bagi nafkah tak ada. Molek jual lah. Kenapa? Li'annal hadza fihi, kerana untung tu, hadza, untung itu ada pada jualnya. Untung itu lil ghaibi, bagi tuan hak tak ada, minal infaqi 'alaiha, lebih untung daripada menginfak di atasnya, lebih untung daripada memberi nafkah di atas hamba perempuan tadi. Jadi Tok Qadi kena bandingkan dua perkara. Kalau jual dengan kalau sipang hamba hak tuang tak ada tadi. Kalau sipang kena keluarkan, Tok Qadi berhak ambil duit harta bagi tuang hamba hak tak ada tadi untuk bayar nafkah kepada hamba tadi. Tuang ni tak ada. Jadi qadi ni ada hak lah, bukan nak biar gitu. Duit tuang ada tak? Ada. Qadi boleh buat keluar arahan supaya ambil duit itu beri makan ke hamba tadi. Okey. Nampak? Itu satu. Tapi kalau dia lihat bahawa jual lah, kalau nafkah jadi tanggungan berat pula. Baik jual, bila jual nafkah takkan kena bayar, bahkan dapat duit pula kepada tuang. Boleh hukumnya boleh li'annal hadza in ra'al qadi bai'aha, jika berpandangan oleh qadi perlu kepada jual, li'annal hadza fihi lil ghaibi minal infaqi 'alaiha, kerana untung pada jual tu bagi orang hak tak ada daripada kena nafkah di atas perempuan. Kalau berpandangan demikian, in ra'a, maka ba'aha, jawabnya Tok Qadi boleh jual, bukan nikah, jual.
jual hamba tersebut. Sebab bila jual akan dapat duit. Duit tu simpanglah bagi tuan hak tak ada tadi. Okey, habis. Wa yuzawwiju sayyidun bil milki walau fasiqan amatahu al mamlukata kullaha lahu lal mushtarikata walau bightinamin bainahu wa baina jama'atin ukhra bighairi ridha jami'ihim walau bikran saghiratan aw thayyiban ghaira balighatin aw kabiratin bila idhnin minha. Bagi lelaki pemilik sekalipun fasik, tuang hak milik hamba, diperbolehkan mengahwinkan amah yang seluruh dirinya menjadi miliknya, sekalipun masih perawan, belum balik, atau janda, belum balik, atau telah balik, tanpa seizin daripada amah tersebut, bukan yang dimiliki secara persekutuan. Persekutuan ni milik bersama ni, milik secara bersekutu. Jika dikahwinkan dengan tanpa ada kerelaan seluruh teman sekutu, sekalipun didapat dari hasil jarahannya bersama. Jarah kita sebut jarahan. Biasa guna tak kita guna tak jarah? Jarah ni maksud apa jarah? Bukan nama orang ni. Jarahan, irtinam, hasil. Tak guna ke? Rasa ada dalam kamus, kamus Indo, kamus Melayu, jarahannya. Didapati dari hasil jarahannya bersama-sama segolongan teman persekutuannya. Okey. Sekarang ni isu kalau tuang bagi hamba, dia tu boleh menikahkan hamba dia walaupun tuang tu fasik. Walaupun tuang tu fasik. Kalau ikut wali fasik tak boleh. Tapi tuang dia kuat lagi. Katanya wa yuzawwiju sayyidun, dan menikah oleh tuan, yakni tuang kepada hamba, bil milki, dengan sebab pemilikan. Walau fasiqan, ay walau kana sayyidu fasiqan, walaupun tuang tu fasik. Siapa dia boleh nikah? Amatahu, amahnya, al-mamlukata kullaha lahu, yang semuanya milik dia. Jadi kalau kita ada hamba puang, kalau ada hamba perempuan, kita ni boleh menikahkan hamba perempuan itu, maknanya jadi wali. Bukan kita nikah dengan dia. Kita tak payah nikah dengan dia kalau kita nak guna apa. Nampak tak? Kita nak nikahkan dia dengan orang lain, kita wali. Itu syaratnya kalau hamba puang tu milik kita seorang. Lal mushtarakata, bukan hamba perempuan yang milik ramai, bersepakat. Dia kata persekutuan ni. Bersekutu, ramai. Hamba ni ramai pakat beli dia. Jadi ramai pakat beli, milik ramai. Milik ramai. Bila milik ramai, dia nak menikah, kita jadi wali tak boleh. Tidak boleh. Lal mushtarakata walau bightinamin bainahu wa baina jama'atin, walaupun dengan dapat. Ightinam ni maknanya dapat dengan tanpa beli. Ightinam dapat dengan kita panggil apa, percuma. Nak kata percuma dia khusus sikit. Ightinam ni dapat tanpa dibeli. Dapat dengan pemberian. Ghanam, ghanimah. Ghanam tu kambing. Bightinam, dengan ghanimah. Ghanimah tu dengan bukan ghanimah perang saja. Kalau contohnya dapat dengan apa lagi? Dapat dengan cara pemilikan secara saka. Ayah dia mati, ada seorang hamba puang, anak lelaki 4 orang. Bila ayah mati, hamba puang ni milik bersama antara 4 orang anak ni. Nampak tak? Secara ikhtinam tu, dia tak payah bayar-bayar apa pun, dapat dengan hasil, boleh gitu. Jadi dia panggil hamba tu hamba bersyarikat. Hamba bersyarikat. Jadi hamba bersyarikat ni, mana-mana tuang ni tak boleh guna dia. Guna untuk tujuan jimat tak boleh lah. Guna kerja tak apa. Guna kerja tu pakat lah. Maknanya seorang sehari gilir. Ni kerja rumah ni, esok kerja rumah seorang lagi, esok kerja rumah seorang lagi. Sampailah rotik mula. Nampak tak? Jadi walau bightinamin bainahu wa baina jama'atin ukhra, dengan cara mendapatnya di antaranya dan di antara kumpulan hak lain,
Tak boleh dia menikah bi ghairi ridha jami'ihim, kecuali dengan persetujuan keseluruhannya. Kalau nak nikah juga kena tanya lagi 3 orang ni. Kena tanya lagi wali-wali hak lain tu. Kena tanya. Walau bikran, walaupun bikir. Okey. Walaupun bikir. Mana? Walaupun apa nama ini? Walau bikran saghiratan. Walaupun yang masih dara dan kecil. Au thayyiban, ataupun yang dah janda, ghaira balighatin, yang tidak balik lagi. Au kabiratan, ataupun perempuan yang dah besar, ataupun perempuan yang telah besar. Jadi di sini ini ta'mim, walau bikran saghira ni umum. Umum pada mana ni? Tak kira lah kecil lagi ke, ataupun apa nama ini, dah janda dah ke, anak dara ke, dak balik lagi, boleh dia menikahkan. Jadi dia kena tuang tadi, dia ada hak untuk menikahkan, menjadi wali kepada hambanya. Sama ada dah dara ke, masih kecil, dah janda ke tapi belum balik, ataupun besar dah, bila iznin minha, tanpa perlu izin daripada perempuan hamba dia tadi. Kenapa? Li'annan nikaha yaridu. Ni disebut li'annan nikaha yaridu yuraddu. Gini ni. Muka surat 70 tu, li'annan nikaha yaridu, bukan yuraddu. Li'annan nikaha yaridu ala manafi'il bud'i wa hiya malikatun lahu. Bukan yuraddu, yuraddu tu dipulangkan, dibalikkan, yari, datang. Yang demikian itu kerana nikah adalah dikembalikan kepada kemanfaatan faraj. Dia kan dikembalikan. Kalau kau terjemah ke bahasa Melayu, dikembalikan boleh faham tu. Tapi bila sebut ke Arab yuraddu, tak kena. Nampak? Dia kena yaridu. Makna nikah itu dia tu mari pada manfaat wudu, manfaat farah. Yang mana hal ini menjadi milik orang lelaki tersebut. Okey, sekarang ni dia akan cerita sebab apa tuang tadi dia ada kuasa untuk menikahkan hamba puang dia. Ini dia ilah dia. Dia kata li'anna nikaha yaridu ala manafi'il bud'i, kerana nikah itu dia mari dan berkait dengan manfaat bud'i. Bud'i ni farah lah. Maknanya antara maqasid ataupun tujuan nikah ialah untuk istimta', untuk bersama dengan isteri, persetubuhan tu. Maka nikah tu antara matlamatnya itu. Dan siapa hak milik buduk dia tadi? Wa hiya mamlukatun lahu, itu milik tuang. Tuang kan tuang boleh guna hamba dia. Jadi siapa yang berhak untuk menikahkan dia? Tuang lah. Izin dia perlu tak? Bila izin tak perlu izin pun puang tu, sebab buduk dia tu milik tuang dia. Gitulah istilah tu, kadang bahasa lama ni kasar sikit bunyi. Bunyi kasar tapi maksudnya tak kasar. Maksudnya ialah dari segi hukumnya benda itu illah atau sebab itu dikaitkan dengan perkara tersebut. Okey. Walahu ijbaruha alaihi lakin la yuzawijuha li ghairi kuf'in bi'aibin muthbitin lil khiyari au fiskin au hirfatin dani'atin illa biridaha. Lelaki pemilik tersebut berhak memaksanya untuk dikahwinkan, tapi tidak diperbolehkan dengan lelaki bukan seimbang kerana mempunyai kecacatan yang menetapkan adanya khiyar, atau kerana fasik, atau kerana pekerjaannya rendah, kecuali atas seizin amah hamba perempuan, atas seizin hamba perempuan yang bersangkutan. Okey. Sekarang ni tuang dia betul lah, tuang dia ada hak untuk menikahkan hamba puang dia sebab milik dia. Nak nikah dengan siapa? Tak boleh ikut suka ni. Tak boleh ikut suka. Dia kata
walahu ijbaruha alaih, boleh kepada tuan hamba untuk paksa hamba perempuannya untuk nikah. Lakin la yuzawijuha li ghairi kuf'in, tapi tuan hamba tidak boleh nak menikahkannya dengan lelaki yang tidak kufu, tidak sepadan. Dah hamba puan nak cari kufu juga. Ada kufu tarah hamba. Kufu tarah hamba. Bagaimana? Bi'aibin musbitin lil khiyar, kerana sebab ada aib yang mensabitkan khiyar. Katakanlah orang lelaki ni hamba puang dia. Contoh ni lah, hamba puangnya nak nikah dengan orang lelaki hamba juga. Sekarang ni hamba ni hak tuang ni nak paksa mu, wahai hambaku, kamu aku paksa menikah dengan si fulang, hamba bagi kawan aku, hamba lelaki. Jadi ni nak paksa tengok hak hamba lelaki ni kufu tak dengan ni. Kufu setara mana? Antara ternilai ikut tarah hamba. Jangan ada pada hamba itu aib yang boleh menyebabkan khiyar. Khiyar ni benda boleh beri pilihan nak batal jual beli. Maknanya kalau orang beli ni, orang tengok cacat tu, orang beli terima ke orang pulang balik. Kalau cacat tu berat, orang pulang balik, mana ada khiyar. Maknanya tak boleh nikah hamba ni. Ni kira aib. Nampak? Jadi dok kufu panggil. Au fiskin, atau hamba yang fasik. Nikah hamba fasik. Au hirfatin daniatin, ataupun hamba yang kerjanya daniah. Kerjanya rendah. Kerja rendah ke mana? Contoh hamba ni, nak kata rendah dak sedap orang buat. Kerja dia, kalau zaman dulu ni, kerjanya jadi hajam. Hajam ni tukang bekang. Pada di sisi kitab-kitab fiqh, kerja tukang bekang ni dikira kerja yang daniah. Sebab apa? Melibatkan darah ni najis. Jadi mai dengan najis orang panggil. Mai dengan najis. Dan mana-mana pekerjaan yang melibatkan mai dengan najis ni, jadi kerjaan tu taraf dia rendah dari segi pandangan masyarakat. Pada hamba dia ni comel, hamba ni taraf tinggi, dia tu tukang, orang-orang hebat. Nak nikah dengan hamba yang kerjanya berkaitan dengan najis ni, maka dikira dak kufu. Hirfatin daniatin illa biridaha, kecuali dengan redha. Puan ni kata tak apalah, aku nak nikah ya dengan dia pun. Tak apalah kalau gitu. Hak dok kufu pun tak ada masalah. Maka hukumnya tak apa. Bab kufu ni lepas ni. Hak kufu ni sabit, ni tak apa nak sabit ni. Masalah hamba-hamba ni kita dengar sajalah. Hak lepas ni bab kufu ni. Kufu dak orang ni dengan ni, nasaknya, pekerjaannya, mungkin sekali dua kali, sekali lagi habis bab ni masuk bab kufu lah. Waktu mungkin akan terlibat banyak dengan kita dan masyarakat ini. Sekadar tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.